Secara ringkas, permohonan ini difailkan semalam dan perintah yang dipohon daripada Mahkamah Tinggi adalah bahawa Mahkamah Tinggi melaksanakan kuasanya untuk mengeluarkan satu perintah supaya pertuduhan dan pendakwaan jenayah terhadap Datuk Seri sendiri di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan dibatalkan serta-merta. Dalam bahasa Inggeris is squash, set aside, diberhentikan. Dan secara ringkas, apa yang dihuraikan dalam affidavit, alasan ringkas disebut di sini sebagai pertuduhan dan pendakwaan terhadap Datuk Seri adalah berniat jahat ataupun malafide, menindas dan jelas merupakan satu penyalahgunaan proses mahkamah. Pertuduhan terhadap Datuk Seri Anwar adalah merupakan satu konspirasi politik dan ada satu muslihat jahat. Dan walaupun, dan ini saya akan menerangkan lebih lanjut sekejap lagi, walaupun wujudnya keterangan-keterangan sah daripada pakar-pakar yang menolak berlakunya kejadian liwat ke atas Datuk Seri Anwar ataupun oleh Datuk Seri Anwar, namun pihak pendakwaan masih meneruskan pendakwaan jahat yang yang berniat jahat terhadap dia. Apabila Perdana Menteri ditanya, beliau menafikan bertemu dengan Saiful. Lepas tu dia tukar cerita. Dia kata, oh memang Saiful ada jumpa dengan pegawai khas saya, iaitu Khairil Anas. Seterusnya dia tukar cerita sekali lagi. Dia kata, dia bagi penjelasan, tukar dengan pegawai khas supaya berhubung dengan isu beasiswa. Lepas tu ada penukaran lagi dengan cerita itu. Dia menambah kenyataan beliau dengan berkata, ini Perdana Menteri kata, Saiful ada berjumpa dengan dia beberapa hari sebelum laporan polis dibuat berhubung dengan dakwaan Saiful diliwat. Jadi kita dengan sini bernampak apakah hubungan di antara kedua-dua pihak ini. Kenapa Perdana Menteri membuat kenyataan yang bercanggah, versi yang berbeza. Kita membangkit persoalan di sini kepada mahkamah dan kita akan hujahkan apabila permohonan ini didengar. Memang kita tegas dengan pendirian ini, pendakwaan ini adalah berniat jahat. Apa sebab kita tegas dengan pendirian itu? Sebab kita dapati ada keterangan perubatan, medical evidence yang jelas. Bukan saja daripada satu doktor, bukan saja daripada dua, dari tiga, empat doktor. Satu doktor Osman di Hospital Pusrawi. Dengan jelas telah membuat laporan bertulis yang disiarkan secara umum. Kita tahu bahawa tidak ada sebarang kemasukan atau penetration berlaku pada lubang dubur Saiful. Jelas. Tanpa itu, manakah kesalahan yang dipertuduhkan? Itu persoalan dia. Tapi ini bukan sahaja keterangan daripada Dr. Osman saja. Seterusnya, dan inilah pendedahan yang penting di sini. Ini disahkan oleh 3 doktor di HKL. Bukan 3 doktor biasa, 3 doktor pakar. Dan inilah pendapat beliau yang kita sebut di Perenggan 102. Iaitu 3 pakar hospital KL juga mengesahkan bahawa tidak ada tanda-tanda kemasukan atau penetrasi pada lubang dubur Saiful. Laporan tersebut, ini laporan mereka, bukan laporan kita. Laporan mereka mengatakan seperti yang berikut. Saya baca. No conclusive clinical findings suggestive of penetration to the anus. Inilah dalam laporan oleh doktor-doktor selepas Saiful membuat laporan polis.